Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran, dengan nikmat dan pemberian yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kekuatan untuk tunduk dan patuh, beriman, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meneruskan perbahasan berkaitan dengan kitab Al-Ilm, kitab tentang ilmu, yang merupakan kitab pertama dalam kitab yang lebih besar, iaitu Ihya Ulumuddin. Dan kita sedang berbicara berkaitan dengan istilah-istilah yang telah disempitkan maknanya dan kadang-kala disalahfahami berbanding dengan makna asal yang disebut istilah-istilah ini oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis, dan sebagaimana yang difahami oleh salafus salih, generasi awal dahulu. Surat kita, surat 146, apabila Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menceritakan tentang istilah zikir dan tazkir yang banyak kemudiannya disalahfahami dan juga disalahguna juga atas nama keagamaan, tetapi isi kandungan zikir, majlis zikir dan majlis tazkirah itu tidak menepati istilah dan semangat asal istilah zikir itu. Zikir sebagaimana yang kita maklum merupakan istilah yang merujuk kepada ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa sahaja majlis di bawah nama majlis zikir atau tazkirah, dia mesti bermatlamatkan maqasid yang terakhirnya ialah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau majlis itu dinamakan majlis zikir, tazkirah, tetapi yang lebih banyak diingati adalah perkara-perkara yang lain, yang lebih buruk lagi hanya keduniaan, maka itu merupakan satu penyelewengan dari sudut makna dan penggunaan. Kemudian Imam Al-Ghazali mengaitkan dengan antara istilah-istilah yang berkait adalah syair. Syair dulu kita dah bicarakan dalam majlis-majlis ini juga. Kadang-kala diketengahkan syair-syair yang sebenarnya lebih kepada bukan mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, tetapi hanya bermain dengan perasaan, hanya bermain dengan emosi. Dan sebab itu Rasulullah SAW sendiri pernah dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai syair, sebagai penyair. Sedangkan Al-Quran mengatakan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah dalam surah Yasin. Dan kami, iaitu Allah Ta'ala, tidak mengajarkan syair kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah syair itu tiada patut baginya. Jadi syair ini
umumnya pada zaman Nabi dan zaman-zaman yang seterusnya itu lebih banyak terkait kepada hanya perkara-perkara yang memainkan emosi, kadang-kadang tidak ada tujuan, dan akhirnya menyelewengkan manusia daripada jalan yang sebenar, iaitu jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian ada lagi satu istilah yang digunakan khususnya dalam kelompok sufi atau tasawuf, iaitu istilah syatah atau syatahat. Ni yang kita nak baca ni 146 tu. Adapun asyatah bawah tu ataupun doa-doa dan kata-kata yang tidak difahami, maka yang kami maksudkan itu adalah dua jenis perkataan. Ada dua bentuk syatahat ini, kata Imam Al-Ghazali, yang merujuk kepada doa-doa dan kata-kata yang tidak difahami yang digunakan selalunya atau khususnya oleh sufi, golongan tasawuf. Selalunya syatahat ni dikaitkan dengan seorang salik ataupun seorang yang berjalan di jalan Allah, yang mengikuti riyadah nafsiyah dengan zikirnya, dengan apanya, khalwahnya, sampai satu tahap mereka itu sudah hanyut, bukan hanyut, sudah dipanggil fana, sudah mula hilang. Hilang ke mana? Hilang kepada Allah, hilang menuju kepada Allah Ta'ala. Itu istilah fana yang positifnya. Maknanya dah terlalu asyik dengan kekasihnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan zikirnya, dengan muraqabahnya, dengan renungan kalbu dan jiwanya, sehingga dia sudah lagi tidak menyedari tentang dirinya. Yang dia sedar hanya Allah Ta'ala sahaja. Yang ini selalunya dinamakan dalam tasawuf, dipanggil fana. Dalam keadaan kita ini sudah hilang, yang ada hanya Allah Ta'ala, kita dah bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sampai keadaan itu, maka kadang-kadang keluarlah perkataan-perkataan yang dipanggil syatahat ni, yang kadangkala sudah keliru antara hakikat dirinya dengan hakikat Tuhan. Itu jadi bahayalah, jadi bahaya. Khususnya kalau disebut kepada orang lain, kalau dizahirkan kepada orang. Kalau orang yang tak faham, maka dia akan terkeliru. Ini yang cuba Imam Ghazali huraikan. Yang pertama, bentuk syatahat ini ialah doa-doa yang panjang, yang berbentang tentang keasyikan, kerinduan bersama Allah Ta'ala, dan hubungan yang tidak memerlukan lagi kepada amal zahiriah. Ni dia ada risiko dia. Dia ada dia punya akibat buruk dia, khususnya orang yang tidak mempunyai ilmu yang mendalam tentang akidah, tentang syariah. Dia terus terjun ke dalam tasawuf. Tasawuf ni bukan tak boleh, tasawuf ini penting, tetapi tasawuf ni dia satu antara tiga tiang agama. Satu antara tiga tiang agama, merujuk kepada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang kita kenali sebagai hadis Jibril. Kita biasa dengar hadis ni. Jibril alaihissalam, malaikat ketua segala malaikat, datang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam bentuk menyerupai seorang lelaki berjubah putih bersih, tidak ada tanda-tanda perjalanan, kata hadis tu yang diuraikan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berada pada ketika itu bersama dengan Rasulullah SAW. Dia nampak seorang lelaki datang
berjubah putih, bersih, tiada tanda-tanda jalan perjalanan. Orang Arab ni kat padang pasir, kalau jubah dia bersih macam mana pun, kalau dia dah berjalan jauh, dia mesti ada tanda-tanda kotor, berdebu. Tapi kata Sayyidina Umar, orang ni tak ada langsung tanda dia berjalan, bersih. Duduk depan Rasulullah SAW, dan rapatnya dia duduk itu, lututnya itu bertemu lutut Rasulullah SAW. Kan? Itu kira rapat betul lah. Kan? Kita pun kalau jumpa orang jarang bertemu lutut ni. Selalunya kalau bertemu lutut ni memang kamcing betul lah. Kawan lama tak jumpa kan, duduk rapat, pegang macam tu. Kita orang Melayu sebelah-sebelah lah. Tapi orang Arab tu mungkin budaya dia, kadang-kadang bukan lutut je, peha tu dah naik atas peha orang tu dah. Sebab mesranya tu. Sebab ada kisah kan, Rasulullah sendiri, dia Rasulullah punya sepupu ke, nama Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta tu, dia suka datang jumpa Rasulullah dan duduk rapat dengan Rasulullah macam tu. Satu ketika tu dia tengok, dia rasakan kaki Rasulullah tu menekan kaki dia begitu kuat sekali, sebab dah berlapik macam tu. Sehingga dia kata kat Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa ni ya Rasulullah, aku rasa terlalu sakit kerana kakimu menekan kaki aku." Rasulullah kata dekat Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta tu, dia kata, "Sebenarnya aku sedang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi maknanya budaya duduk lutut bertemu lutut tu biasa bagi orang Arab, tapi yang rapat. Jadi samalah dengan Jibril ini. Kerana apa? Kerana sahabat-sahabat yang lain tak kenal, tak tahu yang tu Jibril. Ingatkan orang mana, tapi orangnya begitu elok sekali, bersih sekali. Dan dia datang ke Rasulullah bertanya tentang 3 perkara. Satu, apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Ini kita dah biasa dengar, saya tak perlu ulang banyak. Islam itu dijawab 5 perkara. Rasulullah menjawab setelah ditanya oleh Jibril itu, mal Islam, apa itu Islam? Maka Rasulullah menjawab, Islam itu 5 perkara: mengucap 2 kalimah syahadah, salat, puasa, zakat, haji, yang sekarang ini kita kenali sebagai rukun Islam. Rukun Islam tu ambil daripada hadis Jibril itulah semangatnya. Kemudian ditanya pula apa itu iman. Iman itu 6 perkara yang hari ini kita kenali sebagai rukun iman: percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, kitab, hari akhirat, qada dan qadar. Dan setiap kali Rasulullah jawab, maka Jibril, orang lelaki ni akan mengatakan, sadaqta, benar engkau benar. Lagilah Sayyidina Umar pelik kan, dahlah dia tanya soalan kepada Rasulullah jawab, dia mengiyakan pula. Ni kurang ajar ni kan. Macam itulah lebih kurang kalau kita ikut bahasa kita hari ni. Sayyidina Umar macam pelik lah, aku ni rapat dengan Rasulullah, antara orang yang awal masuk Islam, tapi orang ni pula dia boleh tanya Rasulullah 3 perkara dan dia sendiri mengatakan ia benar. Dan soalan yang ketiga, apa itu ihsan? Ihsan itu dijawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah, kamu tunduk, kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat Allah. Dan sekiranya kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah Taala melihat kamu. Itu ihsan. Okey, daripada hadis ini sebenarnya ada soalan yang keempat. Ada 4 soalan semuanya. Soalan yang keempat, orang lelaki yang tanya, matas sa'ah, bila hari kiamat akan berlaku? Yang keempat ni Rasulullah jawab. Rasulullah kata, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Atau dengan kata lain, I don't know. Kan? Dengan kata lain Rasulullah kata, aku pun tak tahu. Orang yang bertanya itu, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya hari kiamat ni memang tidak ada kepastian, tak ada ilmu hatta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang keempat itu sebab tak ada jawapan, maka taklah diambil oleh para ulama sebagai rukun agama. Tapi 3 yang asal itu diambil sebagai rukun agama. Islam itu adalah hal-hal yang berbentuk amalan. Itu rukun tu. Solat kita, haji kita, puasa kita, zakat kita, itu semua benda yang kita kena buat. Dan itu merupakan salah satu rukun agama. Kalau tak buat tu tidak sempurna agama.
tidak tertegak agama. Yang enam, yang iman itu, apa itu iman? Itulah rukun iman yang berbentuk kepercayaan, i'tiqad, keyakinan jiwa dan hati kita terhadap benda-benda yang ghaibiyat, Allah, hari kiamat, para malaikat. Itu juga rukun. Tak boleh sekadar solat, puasa, zakat tapi dalam hati tak percaya pun kepada Tuhan. Malah yang dalam itu lebih lagi, dia usuluddin. Dan yang ketiga, itulah yang ulama-ulama selalu kaitkan dengan akhlak atau tasawuf. Akhlak itu dia punya konsep dia, konsep akhlak ataupun etika. Tetapi nama disiplin ilmunya adalah tasawuf. Akidah tu dia punya pegangan. Nama disiplin ilmunya adalah usuluddin. Kalau nak belajar kat universiti, kat sekolah, subjek dia usuluddin. Yang akidah tadi. Yang amalan tadi, Islam tu, itu selalunya berkait dengan benda-benda yang bersifat syariah atau fiqh. Kan, hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan-amalan. Jadi cantiklah agama tu. Ada aspek dalaman, kepercayaan, ada aspek perbuatan, amalan, dan ada aspek akhlak, kecantikan jiwa, kehalusan jiwa. Akhlak ni dia peranan dia mencantikkan dua-dua yang awal tadi. Amalan pun dicantikkan, akidah pun dicantikkan. Kan? Solat kalau dengan ada akhlak, ada tasawuf, ada kekuatan jiwa, lebih halus solat kita. Lebih halus solat kita, lebih khusyuk solat kita. Keyakinan kita dengan Tuhan, akidah kita, kalau ada tasawuf di situ, maka kita bukan sekadar tahu hujah-hujah dan dalil-dalil wujudnya Tuhan, tetapi kita juga merasakan Tuhan tu dekat dengan kita. Ini kalau belajar akidah, tak belajar tasawuf, oh saya ada 10 dalil tentang wujudnya Tuhan. Boleh berdebat dengan orang Kristian, boleh berdebat dengan orang ateis, tapi dia sendiri tak ada rasa dekat dengan Tuhan. Dia semua intelektual saja, dia hanya ilmiah saja. Ini pun tak boleh. Sebab itu Islam itu cantik. Ada 3 perkara. Okey, yang jadi isu kat sini adalah apabila dia sibuk dengan hal-hal tasawuf saja. Kalau belajar pun dia pergi tok guru tasawuf je. Hari ni tok guru fiqh dia tak nak dengar. Oh, ini boring, ini benda-benda zahir. Saya ahli batin. Saya geng-geng batiniah. Yang geng zahir ni dia belajar fiqh aja, hukum halal haram aja kerja dia. Saya yang dalam. Tak ada masalah kalau dia belajar dua-dua. Yang zahir dia belajar dengan mendalam, tahu hukum hakam, tahu perbuatan, akidahnya pun kuat, kemudian baru dicantikkan dengan tasawuf. Masalah kita kadang-kadang ada yang jenis datang masjid pun jarang. Datang ustaz tasawuf tengah mengajar. Oh, sedap ustaz tasawuf mengajar. Minggu depan datang ustaz tasawuf lagi. Yang selang-seli ustaz yang ajar syariah, fiqh apa tu tak nak ikut. Sebab seronoknya adalah bab-bab dalaman. Yang itu yang kadang-kadang berlaku masalah ini. Kat kampung-kampung dia panggil gila isim. Kalau dia berzikir tu, dia dah menjerit-jerit, dia dah apa semua, ada macam tu. Sebab apa? Sebab dia punya agama itu lebih dikawal oleh perasaan, emosi dia berbanding dengan ilmu dan akal dia. Sedangkan agama ni ada semua. Akal pun kena berfungsi, jiwa dan roh pun kena berfungsi, zahir ni pun kena berfungsi, kena solat, kena apa semua. Cantik. Sekarang ni masalah tak seimbang. Ada juga yang belajar syariah saja, tak belajar tasawuf. Itu tahu nak hukum orang je. Itu kafir sana tu, itu fasik sana. Itu pun tak boleh juga. Kalau dia ada tasawuf, dia tidak akan mudah untuk cepat menghukum. Dia akan tengok orang ni mungkin tak tahu, kita kena ajar dulu, kita kena dekati hatinya, belembutkan hatinya. Itu kan cantik. Jadi ini isu kalau hanya banyak tentang tasawuf. Imam Al-Ghazali ni terkenal kerana tasawuf.
Ihya Ulumuddin ni orang baca sebab tasawuf, tapi Imam Ghazali sendiri mengingatkan kita tentang ekstrim tasawuf. Kalau sampai syatahat ini adalah bentuk tasawuf yang ekstrim. Okey, kita baca. Dia masalahnya, dia kata bila kata-kata syatahat ini yang menunjukkan keasyikan dan kerinduan dengan Tuhan, sehingga mereka sudah merasakan tidak memerlukan lagi kepada amal zahiriah. Itu masalah. Sebab dia kata saya punya makam jiwa dah tinggi, jadi saya sudah tidak perlu solat lagi. Buat apa saya nak solat lagi? Sebab solat ni orang nak pergi menuju Tuhan. Saya dah sampai ke Tuhan dah, saya dah sampai ke Allah dah. Jadi saya dah tak perlu dah bersolat dan amalan lah. Bab yang Islam tadi kan, yang Jibril sebut Islam tadi itu saya sudah melangkaui, saya sudah diangkat taklif daripada melakukan hal-hal tersebut. Yang ni tak boleh. Sehingga golongan ini, kata Imam Ghazali, kesudahannya mendakwa mereka bersatu dengan Allah, ittihad. Ini bahayalah, ittihad. Dan telah terangkat hujah, telah terangkat hijab. Dia dengan Tuhan pun dah tak ada hijab dah. Penyaksian dengan melihat Tuhan dan bercakap-cakap dengan perbicaraan. Maknanya kalau dia bercakap tu seolah-olah dia dah bersama Tuhan. Malah kadang-kadang dia bercakap bagi pihak Tuhan pula. Itu yang jadi masalah. Ada beberapa contoh yang akan disebutkan nanti oleh Imam Al-Ghazali. Lalu mereka mengatakan, dikatakan kepada kami demikian dan kami mengatakan demikian. Maknanya bila mereka bersyatahat ini, contoh syatahat apa? Yang paling terkenal dalam sejarah Islam ini adalah Al-Hallaj. Al-Hallaj ini dia seorang sufi jenis fana ni lah, jenis yang asyik ni, sehingga dia mengatakan anal haq, akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Anal haq. Kadang-kadang dalam buku kitab sejarah mereka kaitkan istilah anal haq itu dalam oleh orang lain, tapi yang paling terkenal adalah Al-Hallaj. Okey. Jadi alasan mereka ialah bila dah bersatu dengan Tuhan tu, apa yang Tuhan cakap tu adalah aku, dan apa yang aku cakap tu adalah apa yang Tuhan cakap. Jadi itu sudah menyeleweng. Mereka menyerupakan pada yang demikian itu dengan Husin bin Mansur Al-Hallaj. Ni tokoh, kalau Google memang jumpa. Seorang tokoh sufi yang cukup terkenal, tetapi yang akhirnya telah dihukum gantung disebabkan kata-katanya yang tadi itu, kata-katanya yang mengelirukan orang, terutama sekali bila dia mengaku dialah Tuhan. Lantaran diucapkan kata-kata sejenis dengan itu, dan mereka membuktikan yang demikian dengan ucapan Al-Hallaj anal haq. Ini yang paling terkenal. Dulu Al-Hallaj ini mengatakan akulah yang hak, ataupun Al-Haq ini nama Allah yang maha benar, salah satu daripada nama Allah Ta'ala. Jadi bila Al-Hallaj boleh macam tu, yang lain pun ikutlah, macam-macam lah. Ada yang kata Tuhan dalam jubahku, kan? Tuhan di dalam jubahku. Dan dengan apa yang diceritakan dari Abu Yazid Al-Bistami, ini seorang lagi ya, Abu Yazid Al-Bistami, bahawa Abu Yazid mengatakan subhani subhani, maha suci aku, maha suci aku. Ini kata-kata dalam keadaan fana. Cuma Imam Ghazali nanti dia defend Yazid Bistami ni. Dia kata Yazid Bistami ni bukan Hallaj. Tapi tak apa, yang tu kita baca nanti. Ini adalah semacam perkataan yang amat besar bahayanya pada orang awam, kata Imam Ghazali. Katalah yang sufi ini dia faham benar tentang hakikat mendekati Tuhan, dan dia dah yakin dia bersama Tuhan, tetapi masih kalau dia bercakap benda itu secara zahir, tetap hukumnya kita hukum pada zahir. Memang ada hadis yang mengatakan nahkum bil zawahir wallahu yatawallas sarair.
kita berhukum dengan apa yang zahir ada pada seseorang. Allah Ta'ala sahaja yang tahu dan menguasai hal-hal yang bersifat sir, bersifat rahsia. Kan? Maknanya Hallaj ini akhirnya dihukum gantung oleh pemerintah pada masa itu, oleh khalifah pada masa itu, kerana dia menzahirkan benda yang secara zahir memang syirik. Mengatakan aku Tuhan, itu syirik lah. Walaupun dalam hatinya mungkin, kita tak tahu, Allah Ta'ala saja yang tahu apa yang dalam hatinya. Tapi kita tak bolehlah nak menyelami hati orang. Kita takkan mampu mengetahui dia ikhlas ke tak ikhlas, kan? Kawan kita selalu pergi masjid dengar kuliah, itu tak ikhlas tu. Dia mesti ada kepentingan tu, dia nak jadi pengurusi masjid tu. Itu yang dia rajin datang kuliah, duduk depan pula. Ada pula yang depan. Contoh, macam mana kita boleh menghukum dalam hati orang macam mana, kan? Jadi kita tidak boleh menghukum, tapi kita hukum zahir. Zahirnya dia datang ke masjid, dia mendengar kuliah, itu dah terbaik. Sama juga sebaliknya, kalau zahirnya dia mengucapkan perkataan-perkataan yang syirik sifatnya, maka kita kena berhukum dengan hal-hal yang zahir. Yang itu tak boleh pula kita kata dalam hati dia. Kita pakai yang dalam hati dia, macam mana pula kita nak tahu dalam hati dia macam mana? Jadi kita berpegang kepada zahir, dan sebab itulah akhirnya Hallaj itu dihukum gantung disebabkan oleh kata-katanya itu. Sehingga segolongan dari kaum Tani meninggalkan pertaniannya dan menzahirkan dakwaan seperti yang tersebut. Zaman Imam Ghazali dulu mungkin pengaruh orang macam Hallaj ni kuat, sampai orang yang bekerja pun berhenti kerja kerana dah bersama Tuhan. Buat apa nak kerja lah, kan? Kita akhirnya nak menuju kepada Tuhan. Kalau dah sampai kepada Tuhan, tinggallah kerja mana, kerja profesional macam mana ke. Zulu bertani lah. Dan itu mungkin berlaku, sebab itu Imam Ghazali memberikan contohnya, sehingga segolongan dari kaum tani meninggalkan pertaniannya disebabkan merasakan sudah dekat dengan Tuhan dan menzahirkan dakwaan-dakwaan seperti yang tersebut. Sebab itu dalam tasawuf ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita belajar sejarah tradisi sufi ni, dia ada dua camp, ada dua sekolah, school of thought. Satu school Hallaj ni, school sufi yang fana. Ini yang jenis syatahat banyaklah ni, bercakap tentang benda-benda yang mengelirukan. Tetapi ada lagi satu madrasah yang dipanggil Madrasah Junaid Al-Baghdadi. Yang ini dia lebih menekankan tentang baqa berbanding dengan fana. Betul, kita dalam tasawuf ni kita boleh sampai ke satu peringkat kita fana, tetapi itu bukan yang tertinggi, kata Junaid Baghdadi. Yang tertinggi apabila kita fana, akhirnya kita sedar balik bahawa diri kita ini hamba, di sana ada Allah Ta'ala yang berbeza dengan kita, yang kita kena tunduk dan patuh. Maknanya dibalik kepada syariat balik. Kan? Dah dekat dengan Tuhan dah, tapi tidak akan bersama Tuhan dalam arti kata ittihad, hulul. Itu Islam tidak pernah mengajar. Memang kita mendekati Tuhan, tapi kita tidak akan mampu bersama dengan Tuhan secara zat. Jadi kita kena kembali sedar. Jadi mazhab madrasah sedar ni Madrasah Junaid Baghdadi. Sebab itu dalam fatwa kebangsaan, fatwa MKI yang kebangsaan, kita memutuskan, saya pun ahli juga, kita memutuskan bahawa mazhab kita di Malaysia ini, dari sudut fiqh kita akan ikut Syafi'i, walaupun kita tidak menafikan tiga mazhab yang lain dalam beberapa keadaan. Dan dalam tasawuf, dalam akidah, kita berakidah dengan Asy'ariyah Maturidiyah Ahlussunnah. Dan dalam tasawuf kita bertasawuf dengan tasawuf Al-Ghazali dan Junaid Baghdadi. Junaid Baghdadi lebih awal. Kerana madrasah Junaid Baghdadi dan madrasah Al-Ghazali ni madrasah yang lebih rasional dalam tasawuf.
yang lebih menekankan tentang kesedaran ilmu kita tentang Allah Ta'ala. Walaupun ada madrasah Hallaj yang tadi tu, dia lebih menekankan tentang kita kena hilangkan hakikat diri kita dan yang ada hanya Allah Ta'ala sahaja. Ini kadang-kadang disebut wahdatul wujud. Tapi bukan di sinilah perbicaraan kita tentang perkara tersebut, kerana itu lebih berkait dengan tasawuf. Okey, sambung boleh tu kan? Yang penting kita fahamlah kedudukan tu macam mana. Dan jangan tolak tasawuf pula lepas ni. Takut saya nak belajar tasawuf ni, saya takut jatuh dekat grup yang Hallaj tu, langsung tak nak dengar langsung pasal tasawuf. Tak boleh. Sebab tasawuf ini mengajar untuk membersihkan hati dan jiwa, tak ada masalah. Lebih-lebih lagi Imam Al-Ghazali, kitab Imam Ghazali ni memang dah diiktiraf sebagai kitab yang masyhur dalam ahli sunnah wal jamaah dalam bidang tasawuf. Jadi tak ada masalah, kita sedang membaca kitab yang muktabar. Tapi yang ekstrim tadi tu ada yang telah saya sebutkan tadi Okey, sesungguhnya perkataan itu yang disebutkan tadi memanglah enak, dirasakan enak oleh tabiat manusia. Memang menjadikan kita macam mabuk lah, macam kita bercinta lah. Apa bezanya? Kan, kaulah yang satu kan, padahal satu apa, kejap kan, dah berapa tahun bercinta dah ingat kat orang lain, dah suka kat orang lain pula, nak tambah seorang lagi pula. Macam mana? Yang satu tadi tu mana? Jadi itu hanya permainan perasaan saja. Dengan Allah lagilah, ini hakikat ni, kaulah yang satu, Allah ni memang satu betul. Tapi kadang-kadang kita mensyirikkan juga Allah Ta'ala dengan benda yang lain. Okey, kerana padanya, yang tadi itu perkataan-perkataan yang enak itu, kerana padanya membatalkan amal serta mensucikan jiwa dengan memperoleh makam-makam darajat yang tinggi dan hal ehwal yang baik, maka orang-orang yang bodoh tidak lemah daripada mendakwakan yang demikian bagi diri mereka dan daripada menerima kata-kata yang tak berketentuan, yang penuh dengan hiasan kata-kata. Sebab benda-benda itu akhirnya dia akan lebih menangkap kita punya emosi dan perasaan, sehingga akal kita sudah tidak berfungsi untuk berfikir tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mungkin lemah akalnya, dia akan masalah. Itu yang jadi sampai gilisim tu, sebab dia dah tak boleh nak berfikir. Akidah tu kan, akidah ni menggunakan akal, bahawa Tuhan itu esa, Tuhan itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, Allah itu hakikatnya bersalahan, berbeza dengan hal-hal yang dicipta, yang baharu macam kita ni. Kalau tu kalau kuat akidahnya, baru dia pergi kepada tasawuf, itu paling cantik. Okey, maka orang-orang yang manakala mereka yang ditantang, yang dicabarlah, tantang ni bahasa Indonesia, dari yang demikian, maka mereka tidak merasa lemah untuk mengatakan ini adalah tantangan atau cabaran yang sumbernya ilmu dan pertengkaran. Ilmu itu dinding dan pertengkaran itu perbuatan diri. Dan perbicaraan ini tidak mengisyaratkan selain dari batin dengan terbukanya nur kebenaran. Jadi orang-orang yang bila ditegur tentang benda-benda yang bersifat fana apa semuanya, dia kata ini orang yang masih pakai akal ni, masih nak berfikir dengan ilmu. Sedangkan aku dah zauq dah rasa makam jiwa aku dah melampaui akal fikiran dah. Itu yang dia akhirnya mabuk tu. Jadi yang mana yang lebih tinggi ni? Bagi mereka ni yang lebih tinggi yang tu perasaan tu, rasa zauq, rasa seronok bersama Tuhan. Akal tu pun dah ditinggalkan, rendah ke bawah. Sedangkan Imam Ghazali kata inilah kebodohan apabila meninggalkan ilmu, meninggalkan hujah dan dalil dan akal, kerana itu lebih penting dan itu lebih asasi.
Tapi mereka punya argument, ini cahaya Tuhan, Tuhan dah memberikan aku nur. Semua dah lain, semua dah ditinggalkan, dah rendah berbanding dengan kedudukan dan makam yang telah dikurniakan. Kalau macam tu dia hebat pada Nabi lah. Nabi yang makam yang tertinggi kan, yang kita doa lepas azan tu, wa ba'athhum maqaman mahmud allazi wa'adtah. Tuhan menjanjikan makam yang tertinggi pada Nabi. Sebab tu kita doa tiap-tiap kali lepas azan. Nabi makam tertinggi pun masih solat lagi. Nabi makam yang tertinggi pun masih bertauhid dengan tauhid yang esa pada Allah Ta'ala. Ini dia boleh hebat pada Nabi. Solat pun dia kata aku dah tak perlu dah, sebab aku makam dah tinggi. Tinggi pada Nabi lah. Kalau Nabi yang makam tertinggi pun masih solat, masih sujud, masih bengkak kaki Rasulullah ketika bertahajud malam, dia kata dia dah lepas daripada benda-benda tersebut. Maka hal yang tersebut dan yang seperti dengan yang tersebut itu, daripada yang telah berterbangan kejahatannya dalam ke negeri dan besar mudaratnya kepada orang awam. Zaman Imam Ghazali pun dah ada dah kelompok-kelompok ni yang bawa mudarat kepada orang awam. Orang awam pun dah tinggal kerja, tinggal apa semua dah disebabkan nak join ni, nak join makam tinggi ni. Sehingga orang yang menuturkan dengan sedikit daripadanya, maka membunuhnya adalah lebih baik pada agama Allah daripada menghidupkan 10 daripadanya. Nabi Imam Ghazali pun marah sangat ni. Dia kata orang macam ni elok dibunuh saja. Macam Hallaj itulah. Kalau dah bercakap pun orang dah tak faham, bercakap tentang benda-benda yang zahirnya itu jelas syirik, maka orang begini sepatutnya hukumannya hanya hukuman bunuh yang terbaik. Tapi Imam Ghazali dia bagi sedikit exception kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami ni, yang tersebut di atas, maka tak benar, kata Imam Ghazali, mengenai apa yang diceritakan terhadap dirinya. Sekiranya benar ucapan tersebut pernah terdengar daripadanya, maka adalah itu ia menceritakan dari Allah Azza wa Jalla tentang perkataan yang diulang-ulang pada dirinya. Maknanya kalau selalunya dia orang kaitkan Abu Yazid ni pun pernah bercakap tentang sesungguhnya aku adalah Allah. Sebenarnya kata Imam Ghazali, Abu Yazid sedang bercakap tentang Allah Ta'ala. Tentang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memanglah mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana fa'buduni. Ayat Quran pun ada bercakap tentang benda tersebut dalam surah Taha ayat 14. Jadi Abu Yazid ini dia mengulangi apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha tersebut, kata Imam Ghazali lah. Jadi beliau membezakan Yazid Bistami ni dengan Hallaj tadi. Yang pasti Hallaj itulah yang menjadi fitnah besar dalam sejarah tasawuf Islam ini. Maka perkataan tersebut hendaklah difahamkan tidak lain daripada membaca dari firman Allah Ta'ala dalam kes Yazid Bistami tadi. Okey, itu satu bentuk syatahan. Satu lagi bentuk syatahan, kata Imam Ghazali, yang kedua, dimaksudkan dengan perkataan yang tidak difahami, nampaknya menarik dengan susunan yang mengkagumkan, sedangkan di sebaliknya tak ada faedah sama sekali. Jadi mungkin dia bukan sangat tentang Tuhan, tapi tentang spirituality lah, tentang rohaniah ni. Tetapi sama juga bercakap benda-benda yang kita pun tak boleh nak faham. Seolah-olah dia pengalaman rohani dia. Tapi duk cerita kat orang. Tak dapat difahami ada kalanya oleh yang mengucapkannya sendiri, kerana timbul dari gangguan fikiran dan kekacauan khayalan. Mungkin sekhayalan-khayalan dia aja. Dia ingat dari Tuhan, entah daripada syaitan ataupun daripada iblis. Sedangkan kurang memahami maksud kata-kata yang menarik perhatian tersebut. Dan inilah yang ramai banyak berlaku, kata Imam Al-Ghazali. So kena hati-hatilah.
Imam Ghazali yang hebat dalam tasawuf ni pun tak sebut benda-benda tu, benda-benda yang mengelirukan ni, kan. Malah dia kata apa? Ini penting, dia kata ada kalanya dapat difahami tetapi tidak sanggup memahaminya dan mendatangkannya dengan kata-kata yang menunjukkan isi hatinya kerana kurang pengetahuan dan tidak mempelajari cara menzahirkan satu maksud dengan sesuatu kata yang menarik. Imam Ghazali cakap kemudian, tapi saya awalkan. Imam Ghazali kata kita ni ada hadis yang melarang kita untuk mengatakan sesuatu yang mengelirukan orang. Walaupun kita faham tentang hakikat tersebut, tapi disebabkan orang yang mendengar kita tu orang awam yang level peringkat akalnya itu tidak sehebat kita pun, Nabi kata jangan kamu mudah-mudah bercakap dengan orang hal-hal sebegini. Ini kan pula kata Imam Ghazali benda-benda yang orang yang bercakap tu pun tak faham. Kan? Yang banyak berlaku dalam sufi ni, kes-kes yang tadi yang ekstrim tadi, kata Imam Ghazali, yang bercakap tu pun dia tak faham apa yang dia cakap. Hatta kalau dia faham pun dia tak boleh sampaikan kepada orang mengikut level lah. Ini kan pula yang dia sendiri tak faham. Lagi dua kezaliman, zalim pada diri sendiri dan zalim pada orang yang mendengar. Dan itu ma'ruf lah kan, itu adat biasa. Kalau seorang profesor ekonomi nak bercakap tentang makroekonomi, mikroekonomi, dia tak cakap dalam masjid je ni. Kan? Buat hujah, okey, mikroekonomi, statistik. Dia akan bercakap di universiti. Kerana di universiti tu pelajar yang masuk bidang dan jurusan tu dah dilatih pemikirannya untuk memahami bidang tersebut. Tak boleh bercakap kat orang awam. Tapi hari ni cuba tengok dalam Facebook. Orang bidang ni bercakap, lepas tu orang tak siapa-siapa balas balik. Padahal perbahasan tu perbahasan yang very expert punya level kan, specialist punya level. Ni bukan agama saja, semua benda macam tu. Orang undang-undang kata-kata bawa tentang isu undang-undang. Jadi sepatutnya kita adil pada orang. Sayyidina Umar pun kata kallimun nas ala qadri ukulihim. Bercakaplah kepada manusia pada kadar akal mereka. Sebab itu dalam pendidikan ada dipanggil pedagogi kan. Yang darjah 1 ajarnya macam ni, yang darjah 2 macam ni, darjah 6 lain, tingkatan 1 macam ni. Ada metod dia, metodologi. Hari ni kita main sapu aja. Dah azan Okey. Kita berhenti situ. Kan saya pula termasuk dalam golongan ni. Cakap je, orang pun tak faham. Tak apa, kita berhenti di situ. InsyaAllah kita sambung lagi tentang isu syatahat ni, kerana benda ni kadang-kadang berlaku. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.